Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu kita lagi pada hari ini bersama dengan Cikgu Linda di dalam kelas perniagaan tingkatan 5. Cikgu harap anak-anak dalam keadaan sihat walafiat dan sentiasa berada di rumah menjaga kesihatan diri kita. Stay at home. Hari ini apa yang cikgu akan ajar anak-anak adalah di subtopik 3.5 iaitu prosedur mendapatkan sumber pembiayaan untuk sesebuah perniagaan. Kita akan belajar 4 prosedur yang paling utama di dalam cara untuk mendapatkan perniagaan yang kita dah belajar. Kita akan lihat 4 prosedur untuk mendapatkan sumber pembiayaan sesebuah perniagaan. Yang pertama, pemohon perlulah menyediakan rancangan perniagaan. Kenapa perlu sediakan rancangan perniagaan? Sebab dalam rancangan perniagaan ini dia adalah plan. Plan apa yang kita nak buat dalam bisnes kita. Dalam itu kita ada rancangan pemasaran, rancangan kewangan, ada pelbagai lagi dalam ni, rancangan jualan, kita ada layout, kita ada struktur organisasi. Bila kita dah menyediakan rancangan perniagaan ini, bank pun dah kita sediakan yang terbaik lah. Sebab kita perlu tunjukkan kepada institusi kewangan. Sebab dia kena tahu apakah perniagaan kita, apakah konsep perniagaan kita. Sebab plan untuk mendapatkan sumber pembiayaan daripada pihak yang berkenaan. So, mereka akan tengok rancangan perniagaan anda terlebih dahulu. Kedua, rancangan perniagaan kita dah siap. Kita bawa pergi ke bank. Bank mana yang kita nak buat pinjaman. So, bila kita dah bawa masuk ke dalam bank, tugas kita perlulah mendapatkan khidmat nasihat kewangan dulu. Kita perlu berjumpa dengan pegawai kewangan dulu untuk mendapatkan khidmat nasihat. Sebab khidmat nasihat ni penting supaya kita mengetahui dengan lebih detail lah apakah jenis-jenis pembiayaan yang kita nak guna, nak pilih. Berapakah had pinjaman yang kita boleh dapat, apakah kelayakan kita untuk memohon, adakah kita menyediakan cagaran, berapakah kadar faedah bank kenakan kepada peminjam kerana setiap bank dia berbeza, dia punya kadar faedah, kadar faedah ataupun interest yang dikenakan, dan berapakah nilai bayaran balik yang dikenakan. Ini adalah bergantung kepada nilai pinjaman kita tadi. Kalau tempoh yang panjang, maka kadar bayaran balik itu sedikit. Tetapi memandangkan faedah yang dikenakan itu tinggi, sebenarnya kita yang akan bayar balik dalam kadar yang tinggi sebab dikenakan dengan kadar faedah berbanding bila kita ni pinjam dalam untuk tempoh yang pendek. Tapi ikut kemampuan kita lah. Berapa yang mampu untuk kita bayar ansuran bulanan, ikut kemampuan kita. Ketiga, bila kita dah berbincang dengan pegawai penasihat tadi, kita dah setuju, maka kita boleh membuat permohonan. Kita mengisi borang lah tadi. Kita mengisi borang, kita ikut prosedur dan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Jika kita perlu lampirkan dokumen-dokumen yang diperlukan, lampirlah dokumen semua itu. Banyak pelbagai dokumen, salinan IC, bil utility, surat pengesahan ke macam-macam lah yang perlu ada kan. Kita lampirkan bersama dengan borang permohonan. Bila kita dah siap isi, kita pun hantarlah borang permohonan tadi kepada pegawai bank. Pegawai bank pun tadi akan memproseslah borang kita. Seterusnya, bila kita dah siap isi borang permohonan, kita pun dah hantar tadi kan dekat pegawai bank. Kita pun tunggulah berapa tempoh masa itu bergantung kepada pihak bank. Ada kadang cepat, ada kadang lambat. Tapi bila kita dah hantar, and then kita dah lulus, bank akan telefon kita, bank akan hantar surat maklum balas kata kita dah lulus, ataupun bank akan hantar message.
So di sini bila dah lulus, wah seronoknya sebab kita dah boleh dapat duit. Ini lah yang prosedur terakhir lah yang seronok kan bila kita dapat kita punya pinjaman diluluskan. So ingatlah ada 4 perkara tadi, okey, untuk prosedur membuat pinjaman. Seterusnya kita lihat contoh prosedur permohonan dari bank atau institusi kewangan, agrobank. Okey. Macam mula-mula kita mesti menyediakan rancangan perniagaan. Okey, dah siap buat rancangan perniagaan, kita pun pergilah kepada bank mana yang kita nak pinjam sebab ada banyak bank kan dekat negara kita. Okey. So, bila kita dah pilih bank, kita masuk dalam bank, kita jumpa dengan pegawai bank tadi untuk mendapatkan khidmat nasihat lah. Okey, macam cikgu cakap tadi lah. Tadi cikgu dah terangkan kan apa yang akan dibincangkan bersama pegawai bank tadi. Okey, bila kita dah setuju, kita pun isilah borang yang lengkap. Sedialah segala dokumen yang diperlukan sebagai lampiran. Okey, dah isi, kita pun hantar borang permohonan kepada pihak bank tadi untuk diproses. Okey, pun lepas tu kita tunggulah masa. Mengambil masa lah beberapa hari. Okey, dia ikut waktu bekerja. Okey, hari bekerja. Okey, ni dah tempoh proses dia. Okey, bila dah lulus, bank akan telefon lah. Dia telefon ataupun hantar surat. Okey, selepas dah tu kita pun kena pergi bank balik untuk tanda tangan kontrak persetujuan tadi. Lepas tu tamat. Ni sekiranya lulus. Okey, kalau tak lulus, terus tamatlah setakat. Maksudnya permohonan kita gagal, tak boleh buat, tak dapat pinjaman. Itu jadi kepada institusi bank lah kan. Kita lihat contoh prosedur permohonan pembiayaan agensi kerajaan. Okey, contoh di sini MARA. Okey, untuk MARA dia sangat ringkas sahajalah. Okey, tak perlu buat rancangan perniagaan. Tapi kita kena sediakan dokumen yang lengkap ini. Banyak kan salinan yang diperlukan di sini. Okey, boleh rujuk kat sini. Okey, dokumen ini akan dilampirkan di dalam borang permohonan. Okey, so bila kita dah bawa dokumen-dokumen ini semua, kita masuk jumpa dengan pegawai MARA untuk mendapatkan khidmat nasihat. Sebab MARA akan menyediakan pelbagai jenis sumber pembiayaan. So kita kena pilih lah. Kita kena dengar betul-betul, fahamkan betul-betul. So yang mana jenis pembiayaan yang kita pilih, kita isi borang, kemudian hantar kepada pegawai tadi untuk diproses. So kita tunggulah seminggu ke 2 minggu kat sini. So bila dah lulus, kita akan dapat surat kelulusan. So kita kena pergi dekat pejabat MARA untuk tanda tangan kontrak. Okey, dia benda yang samalah macam tadi, cuma beza institusi kewangan kena sediakan RP, rancangan perniagaan, manakala MARA sediakan dokumen lampiran dan lampiran, tak perlu sediakan rancangan kewangan. Ringkas sahaja topik ini, prosedur kan. Okey, ada 4 prosedur. So ingatlah flowchart ini. So cikgu harap anak-anak dapat memahami dan mengetahui cara untuk membuat pinjaman daripada institusi kewangan dan juga agensi kerajaan. Cikgu harap video ini bermanfaat untuk anda semua. Cikgu harap anda faham dengan mudah. Sehingga kita berjumpa lagi di video akan datang di tajuk yang lain. Semoga cikgu harap anak-anak dapat kongsikan video ini. Kemudian subscribe, like dan share, dan sentiasa menyokong channel Cikgu Linda. Terima kasih. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi. Bye.